A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslimin muslimat, ibu ayah yang saya hormati sekalian, pertama-tamanya marilah kita sama-sama buka majlis kita pada malam yang penuh keberkatan ini dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Yang saya hormati, yang saya kasihi Tuan Pengerusi Surau Haji Sudin. Lama tak jumpa Haji Sudin ni, walaupun selalu bermesej-mesejan, tapi lama tak jumpa, alhamdulillah. Seterusnya ahli jawatan kuasa Surau, Surau Sarjana Impian, para imam, para bilal, tuan-tuan siap yang saya hormati sekalian. Seterusnya ibu-ibu, ayah-ayah, barangkali mungkin ada adik-adik yang saya kasihi, yang saya hormati sekalian. Alhamdulillah dapat kita sama-sama solat fardu maghrib secara berjamaah di surau, tuan-tuan, di surau. Kalau kita kenang balik beberapa bulan yang lepas, kita terperangkap di rumah, tuan-tuan, dan tidak mustahil perkara tersebut boleh jadi lagi sekali, tak mustahil. Maka ambillah peluang yang ada ini untuk sama-sama kita mengimarahkan rumah-rumah Allah. Di mana Allah bagi peluang ni, kita datang. Tapi kadang-kadang orang kita ni dia lain sikit, tuan-tuan. Bila time buka dia tak datang. Bila time dia tutup pagar, dia semangat nak datang. Semangat sangat tu kadang-kadang tu, terlebih semangat tu. Sampai semua AJK semua kena. Tanggunglah dosa saya tak sembahyang Jumaat dan sebagainya. Jadi kita jangan ada berperwatakan begitu, kita ikut arahan pemerintah. Kerana apa yang berlaku ini sebenarnya merupakan sebahagian juga daripada tuntutan agama, sebahagian daripada maqasid syar'iyyah, menjaga agama, menjaga nyawa kita. Bila dibenarkan kita hadir, ambil peluang sama-sama hadir, isi rumah Allah, imarahkan rumah Allah. Bila kita diminta untuk duduk di rumah, kita duduk di rumah. Mudah, tuan-tuan. Begitu, Islam tu mudah. Bahkan saya fikir mungkin tuan-tuan yang selalu melazimi hadir-hadir solat fardu ini, mudah-mudahan tatkala diperintah untuk solat kat rumah pun, mudah-mudahan Allah juga membalas ganjaran seolah-olah tuan-tuan semua solat di surau. Haji Ibrahim pun ada. Haji Ibrahim, apa khabar Haji Ibrahim? Lama tak jumpa Haji Ibrahim. Alhamdulillah, seronok saya datang sini, tuan-tuan. Jadi itu yang pertamanya, alhamdulillah. Juga yang keduanya, alhamdulillah juga, tuan-tuan, kita masih lagi diberi peluang untuk masih lagi menghirup udara di bumi Allah Subhanahu Wa Taala ini. Kalau di surau kami di Sarjana Impian itu, ada sahabat-sahabat kita yang sebelum ini kita dapat solat bersama-sama, dengar ceramah sama-sama. Sekarang dah tak ada dia. Dah ada beberapa orang jemaah kita yang dijemput ilahi oleh kerana Covid yang melanda kita. Jadi kita sebagai orang-orang yang masih hidup ini, masih lagi diberi peluang oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ambillah peluang dengan sebaik-baiknya, dengan kita berbuat kebaikan. Tadi masa solat maghrib tadi, imam baca ayat tadi.
tentang perihal orang yang apabila Allah dah matikan mereka, maka dia berkata, dia kata, saya tak ingat ayat dia, ila ajarin qarib fa asaddaqan wa akum minas salihin, tentang bagaimana perihal orang yang apabila dia dimatikan Allah Subhanahu wa taala, mereka merayu-rayu kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, kembalikanlah kami ila ajalin qarib, kembalilah kami dengan walau-walau waktu yang sebentar saja ke dunia ni. Begitu-gitu merayu orang-orang yang telah dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala Allah ini, dan mereka memohon apabila dikembalikan ke dunia mereka nak melakukan sedekah, nak infakkan harta mereka. Itu nak tunjukkan betapa apabila kita nanti dah sampai satu hari yang tidak ada peluang lagi untuk kita kembali, maka akan adalah orang yang sentiasa merayu-rayu untuk kembali, untuk melakukan kebaikan. Kita yang masih ada peluang ini, saya cakap tentang saya lah tuan-tuan, sebagai peringatan bagi saya, ambillah peluang yang ada untuk kita lakukan sebanyak mana kebaikan yang kita mampu, dalam apa jua, apa jua kebaikan, ruang, peluang yang kita boleh mampu buat, kan? Jangan kita kadang-kadang tu harapkan AJK semata-mata. Kadang-kadang sampah depan mata di parking pun kita tengok sebelah mata. Jangan begitu tuan-tuan. Kadang-kadang kita kena fikir, Allah bagi tu peluang untuk kita buat kebaikan tu. Kita lalu-lalu parking, ada sampah satu, kita kutip, kita dapat pahala. Kalau kita tak kutip, orang lain dapat pahala. Sedangkan kita tahu itu merupakan ganjaran yang cukup besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang kita ni fikir besar sangat kadang-kadang, kan. Nak jadi imam baru orang kata apa boleh buat baik, nak jadi pengurusi baru boleh buat kebaikan. Tidak tuan-tuan, kita buat kebaikan pada tahap kita. Kalau setiap daripada kita mengambil setiap inisiatif, sebenarnya mungkin kita tak perlu pun Tuan Siak sebenarnya. Kalau setiap daripada kita ambil sikit-sikit. Bab kata pepatah Melayu kita lah, sikit-sikit. Orang kata apa? Allahu Akbar. Bukan sikit-sikit lama jalan jadi bukit. Ada pepatah lain. Maknanya kalau kita ambil sikit-sikit, mudah-mudahan semuanya kita boleh muafakat dan sebagainya. InsyaAllah. Ambil masa sikit lah tuan-tuan. Lama tak datang sini. Jadi Alhamdulillah tuan-tuan, pada malam ini, kalau ikutkan pada minggu lepas, Tuan Pengurusi ada minta saya lah menjemput saya. Terima kasih. Untuk sama-sama kita membincangkan ataupun kita berkongsi ataupun kita bincang balik ataupun kita ulang kaji ilmu ataupun pengajian tajwidul Quran, ilmu tajwid Al-Quran, yang mana insya-Allah bermula malam ini dan bermula untuk bulan-bulan yang akan datang, kita akan sama-sama ulang kaji lah. Kita kata ulang kaji lah tuan-tuan, bukan belajar tuan-tuan. Tuan-tuan semua insya-Allah semua sudah mahir dengan bacaan Al-Quran. Cuma kadang-kadang tu kita nak kena ulang kaji sikit. Kadang-kadang mungkin ada kita keliru, tempat-tempat yang kadang kita mungkin tertukar, dan mungkin tempat-tempat yang sebelum ini mungkin kita tak faham, kita ikut-ikutan. Sekarang ni kita nak belajar supaya kita faham. Dan ini juga apa yang sering saya suka nak sebut juga tentang kepentingan kita untuk ulang kaji suratul Fatihah kita. Saya suka nak ulang tuan-tuan, sebab ini benda yang saya lihat banyak kali, sering kali berlaku. Apabila dalam grup tadarus saya, kalau kita baca seorang-seorang, kita dapati orang akan baca dalam Al-Quran itu bacaannya baik, bagus. Cuma bila kita suruh baca, dengar dia baca Fatihah, kita rasa Fatihah dia lebih downgrade ataupun lebih terbelakang daripada bacaan surah dia. Kadang-kadang kita fikir, kenapa benda ni boleh berlaku? Tapi kalau kita fikir-fikir balik, mungkin sebab dia tidak upgrade Fatihah dia. Dia dulu, saya sendiri pun, masa kita dulu, kita belajar suratul Fatihah, kita belajar daripada guru-guru kita di Tadika atau di Taska mungkin. Jadi kita ikut-ikutan macam tu kan. Lama-lama kita terbawa cara yang sama, metod yang sama, tapi kita tak upgrade. Tapi mungkinlah insya-Allah tuan-tuan, bila kita belajar ilmu tajwid ini, kita akan mula upgrade. Kita akan tahu kalau kita sebut huruf ra tu, dia kena ada satu sifat yang kita namakan sebagai takrir. Dia kena ada tu, kena ada dengan kadar yang sedikit. Dia tak boleh baca bismillahirrahmanirrahim. Ada kadang orang baca bismillahirrahmanirrahim. Jika kita baca begitu, maka sifat huruf ra tu dia tak sempurna. Okey. Dan lepas ni juga kita akan dengar juga, kadang-kadang ada orang sebut huruf lam macam huruf nun. Lazim juga kita dengar, sebab huruf lam dengan nun tu makhraj dekat-dekat sama. Dan ini semua benda-benda yang kita kena upgrade lah. Dan antara cara bagaimana kita nak upgrade,
selain daripada kita talaki dengan guru, ialah dengan kita mempelajari ilmu tajwid Al-Quran. Yang insyaAllah kita akan bincanglah bermula dalam minggu depan, dalam bulan depan dan seterusnya. Cuma malam ni kita akan mulakan dengan pendahuluan dululah, pendahuluan dulu. Dan yang mana saya akan gunakan kitab yang saya bawa tempat lain jugalah, kitab ni. Okay. Yang mana kitab ini dikarang oleh Ustaz Haji As'ad Humam. Tuan-tuan pernah dengar Ustaz Haji As'ad Humam? Tuan-tuan tak pernah dengar Tak pernah dengar Okey, tapi kalau saya sebut namanya mungkin tuan-tuan orang tak kenal, tapi kalau kita sebut produk dia, rata-rata mungkin saya ingat semua orang kenal lah. Kerana apa tuan-tuan? Produk dia yang paling famous sekali ialah buku Iqra tu. Maka Ustaz Haji As'ad Humam ini merupakan orang Indonesia, kelahiran di Jogja, lahir lebih kurang tahun 1930-an, dan dia merupakan pelopor bagi metod Iqra itu. Subhanallah tuan-tuan, kalau kita fikir hebatnya dia punya sumbangan terhadap masyarakat. Bayangkan kalau Indonesia tu berapa bilion, berapa juta penduduk Indonesia itu, ada 260 juta. Kalau kita katakan separuh mungkin yang belajar Iqra di sana, berapa juta yang boleh celik Al-Quran dengan metod dia. Begitu juga di Malaysia, antara kaedah yang sangat popular. Saya, anak saya sendiri pun kita ajar kaedah Iqra. Maka ingat nama ni tuan-tuan, Ustaz Haji As'ad Humam. Ini orangnya hebat. Namanya mungkin tak terkenal, tapi orangnya cukup hebat kerana mempelopori metod Iqra. Dan kitab ni juga merupakan kitab yang lain lah, yang dikarang. Dia simple, tulisannya besar-besar, dan insya-Allah bulan depan saya akan bawa lah untuk rujukan tuan-tuan semua. Kalau tuan-tuan nak beli pun boleh. Saya pergi juga di Syabab hari itu dia dah habis stok, dia belum restock lagi. Tapi mungkin boleh cari di Syabab ataupun di Pustaka Rakyat. Tak mahal tuan-tuan, RM5 je. Okey, kalau ada masa tuan-tuan beli, kita boleh sama-sama ulang kaji kitab ni insya-Allah. Okey, baik. Jadi hari ni kita akan tengok sikit pendahuluan tentang ilmu tajwid. Kita akan tengok sikit pendahuluan tentang ilmu tajwid. Kita akan mulakan dengan sikit sejarah tentang penurunan Al-Quran dan bagaimana Al-Quran itu dibukukan serta bagaimana berkembangnya ilmu tajwid itu. Okey. Kita sedia maklum tentang penurunan Al-Quran itu berlaku dalam dua peringkat. Peringkat pertama turun secara sekaligus. Ini yang kita sebut, ini Allah sebut dalam surah Al-Qadr. Bulan Ramadan imam baca ayat pertama, inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran itu secara sekaligus pada malam Al-Qadr. Itu peringkat pertama. Peringkat kedua turun secara berperingkat-peringkat. Bila mulanya? Mulanya pada nuzul Al-Quran 17 Ramadan yang kita sambut tu. Maka itu berterusan selama 23 tahun. 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah. Dan pada ketika itulah baginda Nabi SAW dia mengajarkan kepada para sahabat cara membaca Al-Quran. Maka para sahabat pun ada yang ingat, kebanyakannya ingat, dan ada juga yang menulis pada lembaran-lembaran suhuf. Dan pada ketika ini tuan-tuan, tajwid Al-Quran itu dah ada. Ilmu itu ada pada sudut amali. Dia belum ada lagi. Zaman tu tak ada lagi istilah iqlab, tak ada, idgham tak ada. Dia belum ada lagi. Ini datang kemudian. Tapi pada ketika itu bacaannya begitu. Maknanya Nabi baca alif lam mim, Nabi baca dengan alif lam mim. Kalau alif lam mim ra, Nabi baca dengan alif lam mim ra. Begitu. Nabi tak baca al-mari. Kalau kita silap baca al-mari, alif lam mim ra. Buat lawak tuan-tuan. Mana pada ketika itu dah ada dari sudut amalinya. Begitu juga turun kepada para sahabat dan para tabi'in. Begitu. Belum ada lagi. Okey. Lalu apabila baginda Nabi SAW wafat, maka Al-Quran ini pada ketika itu terdapat dalam dada-dada para sahabat dan juga dalam suhuf-suhuf, lembaran-lembaran. Dan pada ketika ini belum lagi dibukukan. Namun Sayyidina Abu Bakar dah minta supaya semua ini dikumpul. Maka dikumpul. Setelah itu pada zaman Umar pun disimpan, dan pada zaman Sayyidina Uthman barulah Sayyidina Uthman kata
Disebabkan pada ketika itu agama ni dah pergi sampai ke Afrika, sampai ke Eropah, maka perlu ada satu penyusunan yang baru. Terutamanya apabila Islam dah mula pergi kepada negara-negara yang bukan Arab speaking, bukan Arab speaker. Jadi perlu ada penyusunan Al-Quran. Maka setelah itulah ada penyusunan Al-Quran pada zaman Sayyidina Uthman Al-Affan. Sebab tu kita sebut Quran ni Resam Uthmani, kerana penyusunnya berlaku pada dinasti atau pada zaman Sayyidina Uthman bin Affan. Okay. Dan setelah itu tuan-tuan, pada zaman selepas, agak lama lepas tu barulah berlaku dipanggil penyusunan ilmu tajwid ini, yang mana dipelopori oleh Abul Aswad Ad-Du'ali. Ini nama ulama yang mempelopori ilmu tajwid ini, dan ada ramai lagi ulama lain. Maka apabila Islam itu makin berkembang dan Al-Quran ini terutamanya kepada non-Arab, bukan juga sebenarnya Arab sendiri pun susah nak baca Quran ni tanpa tajwid. Sebab Arab sendiri pun baca, ikutkan dia tak ada tajwid, tak ada, dia cakap tak ada harkat panjang pendek, tak ada. Itu hanya khusus untuk Quran saja. Maka apabila dah sampai satu tahap terlalu besar, maka para ulama ni pun mereka mengambil inisiatif untuk membuat ilmu tajwid ini. Dan dulu dia dalam bentuk-bentuk syair. Kalau tuan-tuan tengok buku-buku tajwid lama dalam bentuk syair. Syair ni menyebut kalau begini bacaannya begini, ini begini dan sebagainya. Dan banyaklah. Saya pun tak belajar sampai tahap tu tuan-tuan. Saya belajar sikit-sikit je. Jadi tu yang saya pun malam ni kita ulang kaji je. Kalau saya ada kesalahan, minta tuan-tuan tolong betulkan saya. Jadi itulah sampai sekarang ni kita belajar ilmu tajwid itu. Dan kenapa perlunya ada pembelajaran ilmu tajwid itu? Pelajaran ilmu tajwid itu perlu ada kerana adalah menjadi fardu ain bagi kita untuk membaca Al-Quran dengan bertajwid. Baca Al-Quran kena bertajwid, tetapi tidak fardu ain untuk kita belajar tajwid. Maknanya apa? Maknanya kalau kita boleh menguasai Al-Quran melalui sudut amali, sebagaimana Nabi dengan para sahabat, tak perlulah kita belajar tajwid. Tapi kita jauh lah kita nak dapat macam tu kan. Kita boleh tuan-tuan. Caranya macam mana? Kalau cara tuan-tuan duduk berguru dengan guru talaki banyak-banyak kali sampai tuan-tuan tahu cara ni baca mana, cara ni baca mana dan sebagainya, boleh. Yang wajibnya, kewajipannya pada sudut amali kan? Sudut belajar tu dia tidak menjadi kewajipan, tapi susahlah bagi kita orang awam ni kan. Sebab tu kita kena belajar tajwid ini supaya kita boleh praktik dalam sudut amali. Itu yang objektif kita lah. Okay? Dan satu lagi juga kenapa kita kena belajar, kerana dia juga merupakan banyak ibadah kita yang tergantung dengannya, kan? Terutamanya solat kita. Kalau suratul Fatihah kita tidak kita boleh sempurnakan, maka dikhawatiri dia boleh mengganggu gugat solat kita. Kerana suratul Fatihah itu merupakan ayat Quran dan dia juga merupakan salah satu daripada rukun Al-Quran. Dan kenapa juga kita nak juga belajar Quran ini? Kan kalau disebut tentang fadilat baca Quran ni tuan-tuan, banyak sangatlah tuan-tuan. Tak boleh nak sebutlah fadilat baca Quran ni. Termasuklah kan satu hadis pada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut tentang iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabih. Bacalah Quran kerana pada hari kiamat kelak dia akan hadir menjadi syafaat kepada orang yang mendampinginya. Dan bila sebut tentang perkara ni tuan-tuan, saya teringat beberapa hari yang lepas ada seorang qari kita di Malaysia ni, Ustaz almarhum Ustaz Haji Wan Ainuddin Wan Hilmi, muda lagi tuan-tuan, orangnya 40 tahun, tapi jangan tengok dari segi usianya tuan-tuan, tengok dari segi hebatnya dia, kehebatannya tuan-tuan. Orangnya cukup hebat, merupakan qari yang sangat-sangat disegani. Dia menang anugerah, dia menang antarabangsa, qari antarabangsa tahun 2016. Dan juga dia memang mendedikasikan hidup dia dengan Quran. Dia merupakan mudir di Akademi Pengajian Al-Quran, dan memang didedicate tuan-tuan. Dan saya tengoklah dia, antara hikmah yang berlaku dengan dia PKP ni tuan-tuan. Dia kalau tuan-tuan follow page dia, pada setiap pagi dia ada buat bertartil bersama uswah. Itu singkatannya lah Ustaz Wan Ainuddin Hilmi ni. Pada setiap pagi. Sebab dah tak boleh buat secara fizikal, jadi dia buat online. Dan dia berterusan
secara online tu, walaupun dah dibuka kita semua fizikal ni. Dan Allah jemput dia hari Sabtu yang lepas. Bukan hari apa, hari Sabtu yang lepas. Hari Sabtu yang lepas. Dalam keadaan dia 2 tahun ini, dia mengajak orang untuk mengaji, dia bertartil dengan orang, membaca Al-Quran dengan orang, dan Allah jemput dia dalam keadaan sebegitu. Dia balik kampung, dia kemas-kemas, katanya dia ada sesak nafas dan dia meninggal dunia. Kami pun terkilan jugalah, sebab 2 kali kita nak ajak jemput ustaz di surau kita untuk Ramadan, tapi ada halangan, ada halangan yang tak boleh ustaz nak hadir. Sedikit terkilan lah. Namun begitu, orangnya cukup hebat, dan mudah-mudahan dia mendapatlah apa yang Allah janjikan, syafi'an li ashabih, menjadi syafaat kepada orang yang mendampinginya. Dan Quran ni tuan-tuan, ini ialah ganjaran yang sebenarnya kita perlu rebut. Sebab ini ialah ganjaran yang Allah bagi. Modal dia tak besar tuan-tuan. Modal dia tak besar. Modalnya apa? Modalnya tuan-tuan baca Quran ni. Baca Quran. Satu hari kita dedikasikan waktu kita untuk baca Quran. Itu saja tuan-tuan. Kalau kita nak amal jariah, kita nak infak, kita nak kena keluar modal. Kan, kalau kita mungkin nak mengajar orang pun mungkin kita ambil masa juga, nak keluar modal juga. Kadang orang datang dan sebagainya, masa kita. Tapi bila kita belajar mengaji Quran hari-hari, itu boleh jadi modal yang cukup minimum, tapi ganjarannya cukup besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, baik tuan-tuan, itu sedikit pendahuluan lah untuk pengajian kitab kita hari ni. Sedikit teori sikit lah. Mula dengan bulan depan kita akan mula guna whiteboard lah, dengan Al-Quran tu sendiri, untuk kita tengok sama-sama apa hukum-hukum yang berkaitan, yang mana kita akan bincangkan ikut silibus kitab kita ni. Baik, seterusnya antara objektif lain juga dalam kita nak mempelajari ilmu tajwid ni ialah dalam kita nak mengelakkan daripada kita melakukan kesalahan dalam baca Al-Quran, kan? Dan kesalahan ini boleh jadi kesalahan yang besar ataupun kesalahan yang kecil. Dinamakan sebagai lahnul jali, lahnul khafi. Kesalahan besar, kesalahan kecil. Okey. Jarang-jarang lah orang melakukan kesalahan besar ni, kecuali kalau dia betul-betul tidak mahir lah. Tapi bagi kita yang dah mahir ni, kita nak mempertingkatkan lagi bacaan, ialah antara objektifnya sebab kita nak kurangkan kesalahan-kesalahan kecil ni. Kesalahan kecil ni macam mana tuan-tuan? Kesalahan kecil ni contohnya antara 2 huruf. Contohnya pada kalimah alhamdu, kan? Alhamdu itu ada maksud dia, segala puji. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Dalam bahasa Arab ada juga kalimah yang membawa maksud alhamdu, ada juga. Tapi maksudnya bukan segala puji. Maka sebenarnya kalau kita tidak baca dengan tepat alhamdulillahi rabbil alamin, dikhawatiri kita sebenarnya merubah maksud Al-Quran itu dengan pembacaan kita. Kan tak sesuai tu, kan? Sepatutnya kita baca tu alhamdu, segala puji bagi Allah, tapi kita baca dengan maksud yang lain. Maka ini yang kita cuba nak elakkan. Kita mungkin tak rasa sangat lah kot, mungkin sebab kita tak faham bahasa Arab kita. Saya sendirilah kita tak faham bahasa Arab, tapi benda tu secara realistiknya ataupun secara realitinya dia mengubah maksud. Maka itu yang kita cuba nak capai, ataupun itu cuba yang kita nak kita dapatkan. Jadi apakah maksud tajwid, ilmu tajwid itu sendiri? Maksud tajwid itu ialah dari segi bahasanya memperelokkan ataupun mempercantikkan, memperindahkan, itu maksud tajwid. Dan dari segi istilahnya apa? Istilahnya tajwidul huruf wa ma'rifatul wukuf. Itu apa yang Sayyidina Ali sebut tentang tajwid itu apa? Tajwid itu ialah mengenal hak-hak huruf, memberi huruf itu apa yang sepatutnya hak-haknya. Yang tadi kita sebut itulah. Kan, huruf ini kita sebut begini, huruf ini kita sebut begini, walaupun bunyinya dalam bahasa kita lebih kurang sama. Kan, kalau kita huruf kita ha tu kira macam H lah, tapi dalam bahasa Arab tak sama. Kan, begitu juga dengan S, kita mungkin satu huruf je S. Arab tak sama, dia ada tha, dia ada sin, dia ada sad. Semuanya berbeza. Maka inilah yang kita nak dapatkan dalam tajwid ini, iaitu kita memberikan hak-hak pada huruf ini, dan kita tahu tempat mana yang berhenti dan tempat mana kita nak mulakan bacaan.
Okey? Dan sikit lagi yang terakhir sekali untuk pendahuluannya, tentang qiraat ataupun tentang qiraat yang kita akan gunakan tentang pengajian tajwid ini. Apabila Al-Quran itu diturunkan, tuan-tuan, Al-Quran ini diturunkan dalam beberapa wajah. Ini mungkinlah tuan-tuan pernah dengar, mungkin kalau tuan-tuan dengar di musabaqah Al-Quran kan, kadang-kadang tu mungkin tuan-tuan ada tengok qori-qori daripada tempat lain. Ada setengah-setengah tempat dia baca dengan sedikit lain cara sebutan dia kan. Kalau mungkin ada imam-imam lain ke, tempat-tempat dibaca lain. Contohnya kalau kita kalau kita dengar dia baca wadduha, dia tak baca wadduha, dia baca wadduha. Dan walaili iza saja, kita baca dengan kan, dia baca dengan imalah. Maka ini yang kita namakan sebagai qiraat ataupun wajah-wajah penurunan Al-Quran. Kita tak nak sentuh bab tu, cuma kita nak bagi tahu ilmu tajwid yang kita nak belajar nanti ini, kita akan belajar ilmu tajwid berpandukan kepada qiraat Imam Hafs an Asim. Ini tuan-tuan kena ingat kan? Imam Hafs an Asim. Dan ini merupakan qiraat yang lazim lah dibaca di Nusantara ini, juga di Timur Tengah lah. Cuma yang lain tu di Afrika dia lain sikit, di India dia sedikit lain. Yang tu lain. Tapi secara generalnya kita di Nusantara, Timur Tengah, inilah qiraat yang lazim dibaca oleh semua pembaca Al-Quran. Okey. Baik, seterusnya saya baca sikit, ada catatan dan peringatan dalam muka surat 2 ni tuan-tuan ini kita tengok sikit. Guru serta bakal guru Al-Quran perlu mempelajari semuanya, sama ada teori ataupun praktikal tajwidnya. Orang yang nak mengajar, dia kena tahu teori ataupun praktikal. Maknanya dia kena tahu dari segi teori juga, amali juga teori dia. Manakala bagi pelajar-pelajar yang hanya ingin dapat membaca Al-Quran dengan baik, memadailah apabila dapat menguasai praktikal. Tapi kalau kita sebagai seorang pelajar, macam kita kata tadi, memadailah kalau tuan-tuan tahu tempat ni dibaca bagaimana kan. Tempat ni dibaca bagaimana. Kadang-kadang bila saya sebut, kadang-kadang orang lain takut, tak nak belajar tajwid ustaz. Sebab apa? Pening. Idgham mutamassilain lah, idgham mutaqaribain lah. Okey. Kat sini kita bagi sedikit keringanan. Kitab ni bagi tahu ini keringanan. Bagi orang yang belajar tidak perlu ingat nama-nama tu. Tapi kalau ingat lebih baik. Yang pentingnya pada praktikalnya tu. Kena tahu praktikalnya tu. Dan nanti tuan-tuan, kita akan tengok juga, saya akan bincangkan juga ataupun saya akan kongsikan juga dengan tuan-tuan. Kalau tuan-tuan tengok dari segi penulisan Al-Quran ini, sebenarnya kalau kita tidak tahu hukum-hukum tersebut pun, sebenarnya melalui penulisan pun tuan-tuan boleh tahu cara baca tempat tu bagaimana. Tapi bukan yang color-color tu. Yang color-color tu lebih mudah lah. Yang color-color tu lebih mudah. Tapi tanpa warna pun sebenarnya kita boleh tengok, oh ini dibaca dengan jelas, terang, nyata, tanpa dengung. Kita boleh tengok. Dan ini apa yang telah pun dibuat ataupun inisiatif para ulama penulisan ataupun ilmu yang kita namakan sebagai Dhabtul Quran. Dia dah buat dah. Jadi bila tuan-tuan tengok, oh kat sini baca dengung. Oh kat sini baca dengan idgham yang sempurna. Sini kita baca idgham separuh ataupun apa yang kita namakan sebagai idgham naqis. Dia ada penulisan itu di samping ilmu tajwid yang kita belajar. Okey. Baik, itu pendahuluannya. Kita ada masa sikit lagi tuan-tuan. Kita masuk dalam bab yang pertama boleh Bab yang pertama iaitu bab ta'awuz dan basmalah. Ta'awuz dan basmalah. Apakah ta'awuz? Ta'awuz ialah mohon berlindung. Ini berdasarkan surah ayat daripada surah An-Nahl ayat 16 yang mana Allah sebut fa idza qara'tal Qur'an fasta'iz billahi minasyaitonir rajim. Apabila engkau membaca Al-Quran, maka mohonlah perlindungan kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Ta'awuz ini apa tuan-tuan? Ta'awuz ini ialah kita mulakan bacaan kita dengan a'udzubillah kan. Kita boleh mulakan dengan a'udzubillah, boleh, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, boleh, a'udzubillahi minasyaitonir rajim pun boleh, tak ada masalah. Dan ada lagi tuan-tuan, banyak lagi hadis-hadis Nabi yang menyebut tentang ta'awuz ini. Yang pentingnya dia sesimpel-simpelnya a'udzubillah, aku mohon berlindung dengan Allah. Yang biasa kita baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Okey. Dan bila kita nak baca ta'awuz ini,
Ta'awuz ini kita baca apabila kita nak mula bacaan. Okey. Dan saya bagi contoh tuan-tuan, ini contoh yang mungkin ada sedikit relevan mungkin. Kalau kita dalam grup halaqah kita kan tuan-tuan kan, seorang baca seorang. Adakah setiap daripada kita perlu ta'awuz? Adakah perlu? Tak perlu tuan-tuan Seorang je. Kalau saya mula, saya seorang je. Bagaimana pula kalau seterusnya soalan, bagaimana pula ustaz kalau contoh saya baca, lepas tu orang kedua baca, sebelum orang ketiga baca tu, contoh kita bincang sikit tentang bab, kita baca dengan ayat terjemahan dia sikit-sikit. Kita tengok ayat ni cerita tentang ni, ayat ni cerita tentang ni, ayat ni cerita tentang ni, ayat ni cerita ni. Adakah orang ketiga tu masih perlu ta'awuz? Juga tak perlu. Selagi mana kita baca Al-Quran dan selagi mana kita berhenti dan kita masih membicarakan topik dalam Al-Quran, walaupun kita bukan baca, maka tidak perlu ta'awuz. Perlu ta'awuz ni bila tiba-tiba kita baca, okey, kita berhentilah, jom kita pergi minum air kejap. Semua pergi beredar minum, datang, baru kita ta'awuz balik. Itu ta'awuz. Begitu, kaedah penggunaannya ialah apabila kita nak mula bacaan. Sama juga kalau kita baca seorang-seorang. Kadang-kadang kita baca kan, kita baca satu muka, dah habis satu muka, kita tengok makna dia. Kita nak tengok makna dia, kita baca, tengok makna dia. Kita diamlah, tengok, baca makna dia. Lepas tu kita nak sambung muka surat selepasnya. Perlukah ta'awuz? Tak perlu. Tak perlu, kita teruskan dengan pembacaan kerana kita masih lagi dalam, dipanggil sebagai masih lagi dalam mood membaca Al-Quran itu. Okey. Selagi mana perbincangan itu masih lagi dalam Al-Quran, tidak perlu ta'awuz. Itu ta'awuz yang pertama. Yang kedua, bab ini membicarakan tentang ta'awuz dan basmalah. Apakah basmalah? Basmalah itu ialah nama terma bagi Bismillahirrahmanirrahim. Itu basmalah. Dan Bismillahirrahmanirrahim kita baca bila tuan-tuan? Bismillahirrahmanirrahim kita baca pada awal surah. Pada awal surah. Itu kita baca bismillah. Maka kalau kita ramai-ramai tadi tu, cukuplah kalau kita baca daripada awal surah, orang pertama baca ta'awuz, orang pertama baca basmalah, orang kedua sambung je. Sambung. Kalau ada di tengah-tengah tu awal surah, orang tu baca bismillah, tak perlu baca auzubillah, dan sambung. Itu kaedah yang terbaik untuk kita guna ta'awuz dan basmalah. Bercakap pasal basmalah ini, suka juga saya nak share tentang Bismillahirrahmanirrahim ataupun basmalah dalam suratul Fatihah merupakan sebahagian daripada suratul Fatihah. Ini kita kena ingat. Tetapi basmalah dalam surah-surah yang lain, dia tidak dikira sebagai ayat, dia dikira sebagai bacaan pada permulaan ayat. Dan kalau tuan-tuan buka mushaf itu, tuan-tuan akan dapati, kalau tuan-tuan tengok suratul Baqarah, suratul Fatihah, muka surat pertama kan, tengok basmalah dia akan ada tanda satu. Kalau tuan-tuan tengok sebelah tu suratul Baqarah, lepas bismillah tu dia tak ada. Jadi kita nak bagi tahu yang basmalah itu kalau menurut mazhab kita merupakan sebahagian daripada ayat, maka perlu dibaca dalam suratul Fatihah kita masa kita solat. Dan itu je nak bagi tahu, basmalah suratul Fatihah sebahagian daripada ayat yang 7, tapi basmalah yang lain bukan sebahagian daripada ayat. Dia hanya diletak bagi membezakan ataupun bagi permulaan setiap surah, kecuali pada surah At-Taubah. Kecuali pada surah At-Taubah tidak ada basmalah, kerana surah At-Taubah itu menceritakan tentang kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ulama tidak meletakkan di situ kerana dia tidak antara tuan-tuan hikmahnya ialah tidak sesuai kerana kemurkaan Allah dalam tu. Tapi ayat basmalah itu kita cerita tentang Ar-Rahman Ar-Rahim, tentang sifat Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kita azan ke? Oh, belum lagi 2 minit. Okey, baik. Jadi dalam yang pertama ni, saya tak boleh nak tunjuk tuan-tuan, tapi tak apa, ini senang ni tuan-tuan. Ini kaedah untuk memulakan bacaan Al-Quran. Okey, ini kaedah untuk kita baca Al-Quran. Bagaimana kalau kita nak baca basmalah,
antara dua surah. Bagaimana kita nak baca antara dua surah? Apakah cara-cara yang dibenarkan untuk kita baca basmalah dalam dua surah? Okey. Kita ambil contoh daripada surah, kita ambil pada contoh surah Al-Falaq dengan surah An-Nas. Okey. Kaedah yang pertama ialah kita baca setiap ayat dan kita berhenti. Sebagai contoh, auzubillahi minasyaitonirrajim. Wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Okey, ini simple. Ini memang apa yang kita praktikkan, tak ada masalah. Okey. Cuma mungkin kadang-kadang tu kita nak apa nama tu, kita tadarus Al-Quran seorang-seorang ke, kita nak menghafal ke, kita nak laju sikit. Okey. Maka kaedah yang kedua, kita sambung lepas azan, boleh tuan-tuan Belum lagi. Sudah. Okey. Auzubillahi minasyaitonir. Bismillah. Baik tuan-tuan, kita tengok sikit lagi tuan-tuan. Baik, apa yang kita tengok di sini ialah ini dinamakan sebagai bagaimana kaedah kita nak menyambung dua surah. Contoh, kita nak baca laju, kita nak baca cepat. Kita mungkin tadarus, kita nak khatam mungkin beberapa kali dalam bulan Ramadan, ataupun kita nak khatam beberapa kali pada bila-bila lah. Okey. Maka kaedah yang pertama seperti mana yang kita baca biasanya lah, kita berhenti pada ayat. Iaitu, saya ambil contoh, kalau kita nak baca daripada surah Al-Falaq dengan An-Nas tadi tu, kita berhenti pada ayat wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Kita berhenti. Qul a'udzu birabbin nas. Jadi kita berhenti pada setiap ayat. Okey. Itu kaedah pertama. Okey. Kaedah kedua yang kita boleh kalau kita nak baca, dan ini kalau kita nak baca dengan laju, okey, kita nak baca dengan laju, ialah kita boleh berhenti pada hujung ayat. Kita berhenti wa min syarri hasidin idza hasad. Kita berhenti situ. Kemudian kita sambung Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Kita berhenti situ. Itu pun dibenarkan. Ataupun kalau kita nak lebih laju lagi, kita nak sambung lagi, kita nak baca cepatlah, maka boleh juga kita dibenarkan untuk baca wa min syarri hasidin idza hasada. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Boleh juga dibaca macam tu. Yang tak bolehnya apa? Yang tak bolehnya ialah kalau kita baca wa min syarri hasidin idza hasada. Bismillahirrahmanirrahim. Ini tak boleh. Kerana ini sudah menyalahi konsep ataupun penggunaan basmalah itu, kerana basmalah itu ialah digunakan sebagai pembuka ataupun pembuka surah ataupun awal surah. Tapi sekarang ni kita berhenti seolah-olah dia di akhir surah sebelumnya. Maka ini yang tak dibenarkan. Okey. Itu yang tak dibenarkan. Itu kaedah kalau kita nak menyambung antara dua surah. Okey. Itu senanglah, simple. Dan yang terakhir sekali juga bagaimana kaedah memulakan bacaan Al-Quran, iaitu dengan ta'awuz dan basmalah. Contohnya kita nak mula bacaan, dan tadi kita sebut kita mula dengan bacaan, kemudian kita nak mulakan bacaan kita di awal surah. Maka yang pertama boleh kita baca dengan waqaf secara keseluruhannya. Kita mula dengan a'udzubillah, kita mula dengan bismillah, kita baca qul a'udzu birabbin nas. Boleh. Yang keduanya kita baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, kita sambung dua-dua. Kemudian kita baca surah pun boleh.
Yang ketiga kita baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kita baca bismillahirrahmanirrahim, qul a'udzu birabbin nas juga boleh. Dan terakhir sekali kalau kita nak sambung semua pun tak ada masalah, boleh. Kita baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, qul a'udzu birabbin nas pun boleh. Okey, maka tidak ada masalah. Ta'awuz tidak ada masalah dengan basmalah. Kita nak berhenti kat mana, kita nak sambung kat mana, tidak ada masalah. Cuma dalam kaedah tadi tu, kalau antara dua surah itu semua boleh, kecuali apa? Kecuali tak boleh kita letakkan basmalah itu seolah-olah di hujung surah. Itu yang ditegah. Simple saja tuan-tuan untuk pengajian kita pada malam yang pertama ini. Dan insya-Allah pada malam-malam kita seterusnya, pada bulan depan, kita akan tengok dengan tajuk bab yang pertama, dan ini merupakan tajuk yang saya fikir sangat-sangat penting, iaitu tajuk makharijul huruf. Makharijul huruf ataupun tempat keluar huruf. Ini kita akan tengok ulang kaji baliklah, ulang kaji balik tempat-tempat keluar huruf ini, supaya kita boleh sebut huruf itu dengan lebih tepat, di mana tempat keluarnya dan sebagainya. Okay, tuan-tuan, insya-Allah mudah-mudahan dengan pengajian perkongsian ataupun ulang kaji kita ini dapatlah kita memenuhi apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah sebut warattilil Qur'ana tartila, maka bacalah Al-Quran itu dengan tartil. Tartil itu maksudnya apa? Dengan bertajwid, tidak terburu-buru dan sistematik. Itu yang Allah sebut. Juga Allah sebut dalam sebuah hadis, innallaha yuhibbu an yaqra'ul Quran mughaddan kama unzil. Allah menyukai, Allah mencintai orang yang membaca Al-Quran sebagaimana ia diturunkan. Dan ini juga menjadi objektif kita lah, kenapa kita nak baca Quran itu, selain daripada apa yang kita sebut sebelum ni, juga kerana kita nak mendapat rahmat Allah, Allah suka, Allah sayang. Dan mudah-mudahan kalau kita menjadi ahli Quran, kita dapatlah syafaat sebagaimana yang dijanjikan Allah Subhanahu Wa Taala. Saya mohon ampunan maaf, masa sikit tuan-tuan. Mohon ampunan maaf juga tersalah bahasa. Dah lama tuan-tuan sebenarnya tak mengajar kat depan ni. Sebelum ni mengajar online. Jadi hari ni bila ramai-ramai tu dia ada rasa lain sikit lah. Mungkin ada tersalah kata, tersalah bicara, mohon tolong betulkan saya. Dan insyaAllah kita jumpa lagi lah dalam masa akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.